Sisipan informasi Jejak Madani. Timbalan Menteri Kewangan Ahmad Maslan berkata, nilai aset kerajaan persekutuan setakat ini adalah melebihi 1 trilion ringgit. Katanya angka itu adalah berdasarkan penilaian melibatkan aset tanah dan bangunan kerajaan yang dibuat Jabatan Akauntan Negara dan Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta bagi tempoh 10 tahun sejak 2013. Ahmad berkata nilai itu dijangka terus meningkat. Berikutan, ia masih dalam proses pengiraan kerana aset-aset lain termasuk di luar negara belum dinilai. Di luar sana tidak tahu berapa aset kerajaan. Hutang kerajaan sentiasa diberitahu. Seminggu sekali diberitahu. Sama ada dalam ucapan, dalam pelbagai engagement disebut hutang. Tapi kerajaan persekutuan ni ada banyak aset. Asetnya sedang dikira. Saya yakin dia lebih 1 trilion. Aset kerajaan persekutuannya lebih 1 trilion. Berapa lebih tu belum lagi ditentukan. Menurut Ahmad, proses penilaian sentiasa berjalan bagi mengenal pasti jumlah keseluruhan nilai aset kerajaan persekutuan yang diharapkan akan melebihi hutang negara yang mencecah 1.5 trilion ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini dilaporkan berkata, hutang negara termasuk liability telah mencecah sebanyak 1.5 trilion ringgit dan perlu ditangani dengan segera. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup hari ini mengumumkan inisiatif tambahan pengurangan kompaun sebanyak 90% kepada pemilik perkongsian liability terhad di bawah Akta Perkongsian Liability Terhad 2012. Inisiatif menerusi agensinya Suruhanjaya Syarikat Malaysia adalah bertujuan untuk menyokong komuniti perniagaan dan korporat mengharungi fasa pemulihan negara. SSM berkata pengurangan kompaun bagi Seksyen 68-2 dan Seksyen 68-3 akan berkuat kuasa esok sehingga hujung tahun ini dan bakal memanfaatkan 16,765 PLT. Menurut Suruhanjaya itu, inisiatif ini selaras dengan usaha SSM untuk mendorong pematuhan perundangan di samping mewujudkan persekitaran perniagaan yang kondusif di Malaysia. Inisiatif ini juga diharapkan dapat membantu komuniti perniagaan dan korporat untuk meneruskan perniagaan di dalam persekitaran perniagaan yang mencabar pasca pandemik COVID-19. Awal tahun ini, SSM sudah mengumumkan 8 inisiatif bagi membantu pemulihan ekonomi negara 2023, termasuk 3 inisiatif pengurangan kompaun. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan melalui pelbagai inisiatif akan menyelamatkan lebih 40 daripada 112 projek perumahan terbengkalai yang dikenal pasti di seluruh negara ini dalam proses diselamatkan. Daripada 112 projek terbengkalai dikenal pasti setakat April lalu, 105 adalah projek yang bermula sebelum 2015 dan bakinya selepas itu. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, pihaknya berbincang dengan pemaju lain untuk menyelamatkan projek perumahan terbengkalai atau melalui likuidasi. Katanya lebih kurang 40 projek terbengkalai itu dalam proses untuk diselamatkan. Sama ada berbincang dengan pemaju penyelamat, likuidasi atau sebagainya. Beliau menjelaskan projek perumahan dikategorikan terbengkalai selepas menepati kriteria ditetapkan dalam Akta 118, Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan 1966, termasuk apabila tidak ada kerja dilakukan di kawasan projek selama 6 bulan. Katanya Menteri perlu mengesahkan status projek itu terbengkalai apabila tidak ada lagi kerja di tapak projek dengan mengambil kira pemaju tidak lagi berminat untuk menyiapkan projek terbabit. Apabila diisytihar terbengkalai, barulah kaedah lain boleh diambil kira. Jika syarikat asal telah gulung tikar, maka proses likuidasi akan diadakan. Selain itu, ada proses lantikan pemaju penyelamat atau mungkin diadakan perbincangan dengan pembeli bagaimana hendak menyelesaikan projek berkenaan. Ketua Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Azman Adam berkata, pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bagi memantau dakwaan aktiviti penipuan menukar kampit beras tempatan kepada kampit beras import untuk mengaut keuntungan lebih. Beliau berkata isu itu sebenarnya di bawah bidang kuasa KPKM, namun sebagai kementerian yang bertanggungjawab atas bidang kepenggunaan, pihaknya akan bekerjasama dengan pihak terbabit. Katanya, setakat ini kami belum menerima apa-apa aduan
atau laporan rasmi dari mana-mana pihak, khususnya pengguna. Namun itu tidak menghalang kementerian menjalankan pemantauan segera. Sebelum ini, media melaporkan terdapat segelintir pemborong beras didakwa cuba memanipulasi harga kawalan yang ditetapkan kerajaan dengan menukar kampik beras tempatan kepada kampik beras import. Taktik itu dipercayai dilakukan kerana harga beras import tidak dikawal kerajaan. Sebaliknya hanya diapungkan manakala harga beras tempatan ditetapkan pada RM26 untuk beg 10 kg. Susulan itu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu mengarahkan Badan Sila Beras dan Padi meningkatkan pemeriksaan dan pemantauan serta mengambil tindakan tegas ke atas mana-mana pihak yang didapati terbabit dalam penipuan kampik beras. Katanya jika didapati ada kesalahan, pihaknya akan mengambil tindakan mengikut Akta Perihal Dagangan 2011. Mengulas lanjut, Azman meminta orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai isu itu tidak menyebarkannya ke media sosial. Sebaliknya membuat laporan rasmi terlebih dahulu kepada pihak berkuasa. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, satu sesi perjumpaan membabitkan Badan Bukan Kerajaan bersama Kementerian Dalam Negeri berhubung cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan oleh KDM membabitkan isu kewarganegaraan kepada kanak-kanak terbiar akan diadakan dalam waktu terdekat. Beliau memaklumkan bahawa perkara itu dinyatakan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail kepada beliau pagi tadi selaku kementerian yang bertanggungjawab menjaga kebajikan golongan itu. Beliau berkata perbincangan berkenaan terutama Seksyen 1/E iaitu bagi kedudukan kanak-kanak terpinggir atau terbuang sangat penting sekaligus dapat memberi perlindungan sewajarnya kepada mereka. Kebetulan baru tadi saya bercakap dengan Menteri KDN sebab saya banyak menerima respon daripada pihak NGO untuk oleh kerana saya menjaga bahagian kanak-kanak maka diminta untuk membantu dalam hal ini, membantu dari segi memberi protection lah kepada kanak-kanak dan supaya terutama sekali kepada artikel Seksyen 1/E itu yang menjadi kegusaran mereka. Dalam pada itu, Nancy berkata setakat April lepas, terdapat 564 PPDK di seluruh negara yang memberi manfaat kepada 18,760 orang kurang upaya, membabitkan 5,144 penyelaras dan petugas. Beliau berkata sehingga 31 Mei lepas, sejumlah 654,270 OKU telah berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat tertakluk pada Akta OKU 2008 kurungan Akta 685 dan dilakukan secara sukarela atas tanggungjawab sosial. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menyarankan rangkaian Universiti Teknikal Malaysia di negara ini diminta merangka serta merancang memperluaskan pengajian bagi mendaftar lebih ramai pelajar dalam bidang teknikal dan vokasional. Saranan itu dibuat oleh beliau untuk dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-13. MTUN merangkumi Universiti Malaysia Pahang, Universiti Tun Hussein Onn, Universiti Malaysia Perlis dan Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Katanya dalam RMK13, kita harap MTUN dapat merangka dan merancang untuk memperluaskan pengajian untuk mendaftar lebih ramai pelajar dalam TVET. Mengulas hasil lawatan ke UMP, Khalid mengakui berpuas hati dengan perjalanan dan pencapaian universiti itu yang berada pada landasan tepat untuk terus menyumbang kepada kemajuan negara. Katanya UMP adalah antara universiti teknikal yang membabitkan pengajian TVET. Katanya dari segi kebolehan pasaran, sebanyak 98% pelajar yang dikeluarkan daripada UMP mendapat pekerjaan iaitu melebihi universiti awam atau MTUN yang lain. Sebanyak 20% graduan UMP mendapat gaji melebihi 3,000 ke atas kerana hubungan baik dan rapat dengan pihak industri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menerima kunjungan hormat pertubuhan Profesor G70 yang diketuai penasihatnya, Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar di Pejabat Putrajaya. Menerusi catatan di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan dalam pertemuan itu beliau mendengar dan meneliti saranan G70 bagi membantu serta memberikan naratif yang positif untuk kefahaman dan aplikasi menyeluruh terhadap usaha Malaysia Madani. Katanya saya menyambut baik dan meraikan segala bentuk idea dan syaur bagi merealisasikan impak dan aplikasi Malaysia Madani kepada rakyat Malaysia, pelbagai peringkat umur dan taraf kehidupan. InsyaAllah syaur dan saranan daripada G70 akan diperhalusi dan diterjemahkan kepada tindakan bagi manfaat serta kebaikan kepada rakyat dan negara. Beliau turut meminta semua pihak meneruskan usaha berkarya dan berbakti untuk kebaikan bersama. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup
sedang merangka dasar ekonomi rahmah dalam usaha meningkatkan taraf hidup golongan B40 dan miskin tegar. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, dasar ekonomi rahmah ini adalah selaras dengan komitmen dan usaha kerajaan perpaduan untuk menoktakan miskin tegar tahun ini. Salahuddin berkata dasar berkenaan dijangka dapat disiapkan pada September ini dan ia akan dibawa untuk dibincangkan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Kabinet. Katanya dasar berkenaan akan menjadi satu polisi yang membina di peringkat KPDN untuk terus menyantuni pergolongan sasar itu, terutamanya dari segi aspek ekonomi mereka. Akan fokus ekonomi ini kepada bagaimana kita membangunkan ekonomi rakyat itu sendiri untuk mungkin daripada program-program yang sedia ada. Kita sebut tadi online business, franchise yang kita telah buat di peringkat kementerian, inisiatif daya yang kita telah 3 agensi MyCC, MyPo dan juga SSM telah mula mendekati ataupun membuat approach yang lebih nampaknya proaktif untuk menggalakkan khususnya golongan belia PMKS untuk bersama kita. Jadi fokus dasar ekonomi rahmah ini memang kita akan tujukan sebenarnya pada golongan rentan B40 dan juga miskin tegar supaya ia dapat komplement pada dasar ekonomi negara dan sudah pastinya akan dapat meningkatkan yang pentingnya GDP negara. Beliau berkata dasar ekonomi rahmah itu juga dirangka supaya dapat membantu mencapai matlamat dasar ekonomi negara sekaligus dapat meningkatkan keluaran dalam negara kasar. Sebelum ini Anwar pernah menegaskan bahawa jumlah kemiskinan tegar dalam negara perlu dinoktakan pada tahun ini.